bersedia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-fahma wal-ilma wal-aqla wal-hikmata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الصراط اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اهتم لنا بحسن الحاتمة ولا تهتم علينا بسوء الحاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, Allah masih berkehendak kita mengaji, kita anak kunci syurga. Mudah-mudahan dengan sisa-sisa umur ni boleh kita habiskan untuk mencari ilmu. Sebab apa? Bila kita beramal, ilmu tak ada, maka dia mardud. Mardud cakap Arab, maka dia ditolak. Ya. Hari ni kita masuk belajar bab semayang. Belajar bab tentang kulit, belajar bab tentang bersentuh, bab tentang solat. Sebab itu siapa yang dia sembahyang, dia tidak belajar dan tidak berilmu, maka dia kategori orang yang dia sembahyang dalam bab yang kelima, yang termasuk orang yang jahilin. Jahilin ni orang sembahyang orang jahil. Sembahyang orang jahil ni, satu pendapat mengatakan sah, satu pendapat mengatakan tak sah. Yang dikatakan pendapat, kita ambil pendapat yang mengatakan sah, dia sah, tapi Allah tak terima sembahyang dia sebab dia tak tahu apa tentang sembahyang yang dia buat. Dia tak tahu. Dia tak tahu, ya. Dia tak tahu rukun, dia tak tahu fardu, dia tak tahu sunat, dia tak tahu yang mana yang wajib, yang makruh, yang haram, yang sunat, dia tak tahu. Dia main bantai. Ni kategori orang yang sembahyang dalam kitab sebut sembahyang jahilin, ya. Baik, kita buka lagi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa tidur ya. Tidur ni banyak kaedah. Dalam kitab-kitab besar menyebutkan, bila kita tidur dalam keadaan tidur yang tidak bersangatan, walaupun kita bertidur bersandar sekalipun, kata ulama, wuduknya tak batal. Ya, ada pendapat mengatakan batal, ada pendapat mengatakan tak batal. Yang mengatakan yang paling kuat yang kata batal, tidur yang bersangatan. Dia baring, dia tidur sedap, tu batal. Ya, ni bab tentang tidur. Sebab itu kalau belajar bab talak pula, orang yang jatuhkan talak, suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan tidur, maka talak tak jatuh, ya. Talak mabuk lain. Talak mabuk ni, dia jatuhkan talak, tengok dia mabuk tu, atas dia mabuk tu, atas usaha dia tak? Kalau atas usaha dia minum ketum sampai mabuk, isap gam sampai mabuk, isap dadah ganja sampai mabuk, dia jatuhkan talak. Ulama mengatakan jatuh talaknya sebab dia atas usahanya dia mendatangkan mabuk ke atasnya. Maka barang siapa tidur, ya, tidur banyak kaedah. Ada setengah orang tidur dalam solat, tidur duduk dalam solat, solatnya batal, wuduk tak batal.
Tidur di dalam keadaan solat yang berdiri, solatnya batal, uduknya batal. Ni ya, kena tahu buat tentang tidur. Kalau belajar buat-buat tidur, ada juga dia belajar buat-buat tidur. Ada jenis orang macam tu, ya. Dia buat tidur, dia ahli tasawuf buat tidur. Ya, tapi telinga dia dengar. Ada yang jenis dia dengar, hatinya tidur. Ya, dia tak masuk, ilmu tak masuk. Ilmu tak masuk. Betul dalam hadis disebut talibul ilmi talibur rahmah, penuntut ilmu penuntut rahmat. Betul, orang menuntut ilmu ni dalam rahmat Allah. Sebab itu orang nak buat baik ni tak ramai. Kenapa orang datang masjid tak ramai? Kenapa orang nak sedekah tak ramai? Kenapa orang nak pergi kubur tak ramai? Sebab apa? Dia tak nampak lagi, Allah tak tunjuk lagi tentang neraka, tentang syurga, tentang azab neraka. Allah tak tunjuk tentang pahala, Allah tak tunjuk. Pada ketika sakaratul maut baru Allah tunjuk. Itu pada masa itulah mereka nak sedekah, pada masa itulah mereka nak baca Quran, pada masa itulah mereka nak pergi surau, pergi masjid. Dan pada masa itulah isteri yang perempuan yang sudah menikah, dia nak taat, nak khidmat dengan suami, tapi tak boleh dah sebab dah masa dah sampai. Ya. Maka barang siapa tidur, maka hendaklah ia mengambil air semayang. Air wuduk lah. Air wuduk tu, air semayang tu hendaklah dengan air yang mutlak. Macam kolah kita tu, air mutlak. Dah belajar dulu air kolah tu, satu kolah berapa tim minyak gas bang? Berapa tim minyak gas? 12. Ya, dia tim minyak gas dengan timba lebih kurang lah, timba yang besar tu, ya. Satu kolah. Sebab itu bila kolah itu berjana itu melebihi 2 kolah, bila jatuhlah binatang dan taiklah jatuh dalam tu sekali, taik tu siap sekali pun. Sekali apabila air itu tidak berubah warna dan rasa, ya, maka air tu tetap air yang bersih, tetap air mutlak. Tetapi bila dia berubah warna, berubah rasa, ya, maka dia jadi air yang najis. Betul, kalau tuan-tuan dekat rumah ada yang kolah yang beli kat kedai hardware yang 3 segi tu, itu tak cukup 2 kolah. Letak kat bil air, jatuh tak cicak dalam tu, najis lah. Sebab dia tidak melebihi 2 kolah. Sebab itu bila nak beruduk, bila nak bersuci, tengok dulu dalam tu. Hati-hatilah. Sebab itu bermulanya seksa kubur daripada kencing tak bersih. Bermulanya seksa kubur bab tentang taharah, tentang bersuci. Itu seksa kubur. Sebab itu nanti hari raya orang banyak pergi kubur. Kalau pergi kubur, jangan langkah kubur, Nabi larang. Kalau pergi kubur, Nabi larang pijak kubur. Kenapa Nabi larang? Kena hormat bagi si mati. Bukan si mati je, orang yang hidup pun kalau orang tengah tidur kita langkah, orang marah tak? Marah ha? Orang tengah duduk kita pijak je, marah ha? Orang yang mati macam tu juga, tuan-tuan. Sebab itu pergi kubur pun kena bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang yang dah mati pun Nabi suruh bagi salam. Macam mana orang yang hidup? Ni tak ada, 20 polis pun bagi salam. Saya kena tahu orang nak bagi salam, ya. Orang yang hidup ni tak kira dia selagi dia Islam, dia pakai seluar pendek, tak pakai seluar pendek, bagi salam. Ya, tentang dia pakai seluar pendek, itu urusan dia dengan Tuhan. Tentang kita sesama Islam, la yarham wa la yurham, hendaklah kita bagi salam, kita mendoakan dia dan dia mendoakan kita. Itu. Ya. Tengok bangla-bangla yang kerja minyak. Kita datang bagi salam. Assalamualaikum haji, mau isi minyak. Kita tak bagi salam. Tuan-tuan, busuk punya orang, ya. Itu bangla tu apa Quran tu, tuan-tuan. Kita apa kat kuliah kulhu, ya. Itu kadang ketongkan terbalik, tuan-tuan, ya. Rumah apa Quran ni untung dalam hatinya ada cahaya. Orang apa Quran ni kalau dalam rumah selalu baca Quran, rumah itu di antara rumah yang berkat, rumah yang didatangi oleh tetamu, rumah yang berkat. Dia 3 kaedah kata Nabi. Pertama, rumah yang rajin baca Quran. Kedua, rumah yang didatangi tetamu. Ketiga, rumah yang selalu setiap malam solatul lail, itu semayang malam. Rumah tu berkat, ya. Tamu datang rumah, dia bawa rahmat. Dia balik, dia bawa dosa. Tuan-tuan, ya. Itu kena memuliakan tetamu. Dia 3 hari je. Jangan lebih 3 hari, tak wajib dah muliakan tetamu, tuan-tuan, ya.
Pergi kubur bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum mak. Assalamualaikum bah. Alung datang ni. Diorang jawab, Waalaikumsalam. Betul diorang jawab? Faham betul ya? Kadang setengah orang nak dalil. Mengaji tak sampai sejam nak dalil. Orang mengaji 4 jam baru dapat dalil. Pakai kitab baru dapat dalil. Faham ya? Sebab itu Nabi larang orang perempuan iringi jenazah. Nabi bukan larang orang perempuan ambil kubur. Nabi larang orang perempuan mengiringi jenazah pergi tanah perkuburan. Kenapa? Masa itu orang tengah ramai, bimbang dia tak boleh jaga aurat dia. Nabi benarkan dia pergi kubur bila dah tak ada orang. Ya. Gambar pula sekarang ya, pergi kubur buat live masuk TikTok ya. Ya. Tak masalah nak masuk TikTok, harus masuk TikTok, harus masuk Facebook, masuk IG, masuk YouTube, harus hukum dia, tak masalah. Tapi bila ada unsur-unsur yang haram, dia jatuh haram. Ya. Lepas tu nak masuk gambar bini di TikTok, nak masuk gambar bini di Facebook, di IG, boleh, harus. Tapi bila orang suka datang syahwat dekat bini kita, maka jatuh haram. Tu dia. Faham? Tuan-tuan. Hendaklah ia mengambil air sembahyang. Bila tidur ambil uduk lah. Ya, ambil uduk. Lepas tu kena belajar bab tentang ambil air sembahyang, kena belajar bab tayamum, kena belajar bab istinja, kena belajar. Lepas tu sembahyang tak ada cuti. Kadang ada orang tanya, Ustaz, orang tu sembahyang tapi masih main nombor ekor. Orang tu sembahyang tapi masih lawan suami dia. Orang tu semayang tapi masih dia pergi sudah pendek. Orang tu semayang tapi masih lagi suka buat benda haram. Orang tu semayang suka mengumpah orang lagi. Dalam Al-Quran berkata Allah, fawailul lil musallin, cilaka dah bagi orang yang semayang, dia sembahyang masih lagi membuat kemungkaran. Lepas tu orang yang sebenar-benar semayangnya Allah terima, dia tak buat kemungkaran dah. Lepas tu kena banyak muhasabah. Kena banyak muhasabah ya. Dalam semayang dia ada tazakul, dia ada tadabbur, dia ada tafahum di dalam semayang. Betul, orang dulu sahabat-sahabat Nabi semayang, dia dapat tazakul, dia dapat tadabbur, dia dapat tafahum, dia faham ya, dan teratur, dia rindu dalam buat solat. Sebab tu dia semayang, dia dapat khudur dalam semayang. Kita semayang lalai semayang, samalah, yang dengar pun sama, yang cakap pun sama ya. Kenapa kita lalai? Sebab banyak sangat dunia yang kita fikirkan. Dunia tak lama nak musnah. Ya, dia setiap 100 tahun dunia akan dipimpin oleh khalifah. Tak silap 2024 cukuplah 100 tahun. Bila cukup 100 tahun bumi akan dipimpin oleh khalifah. Bila dipimpin oleh khalifah, bumi akan dipimpin dengan Islam. Muncullah Imamul Mahdi. Ya. Tunggulah tuan-tuan. Ya. Dan nanti akan keluarlah Dajjal. Dajjal dia keluar. Dajjal ada dah. Cuma Dajjal ni nanti dia lalu di Syria, dia lalu di Iran, di Iraq, di Turki. Ya. Semua dia lalu, orang tak sedar. Kenapa tak sedar? Sebab dalam hadis sebut mereka berperang saudara. Mereka tak sedar tentera Dajjal dan Dajjal melalui di negara, di negeri, di kampung mereka. Sampai Dajjal di tanah haram, Dajjal buat kemah, dia buat kemah tentera dia depan tanah haram. Itu Dajjal letak kaki Madinah. Kawasan tanah haram ni bergegar, keluarlah orang munafik, keluarlah orang fasik. Keluar, mereka jadi tentera Dajjal, mereka jadi pengikut Dajjal. Di dahi Dajjal ada tulis kafir. Yang nampak siapa? Yang sebenar-benar Islam Kalau dia fasik, tak nampak. Kalau dia munafik, tak nampak. Dajjal ni bukan jin, Dajjal ni bukan malaikat, Dajjal ni bukan iblis, Dajjal ni manusia. Itu Dajjal ya.
Tu nanti dia mati di mana? Di Palestin. Lepas tu Palestin ni macam-macam orang kafir sana menghina, membunuh, bakar orang Islam. Kenapa Allah tak tenggelamkan bumi itu lagi? Sebab kisah kematian Dajjal. Dajjal mati kat sana. Sebab Dajjal ni dia tak boleh bertemu dengan Nabi Isa. Dia jumpa Nabi Isa, dia badan dia menggeletar macam Parkinson, takut. Dan tentera-tentera kafir dia tidak boleh menghidu nafas Nabi Isa. Hidu nafas Nabi Isa, maka dia mati. Itu kelebihan mukjizat nafas Nabi Isa. Kita punya nafas, orang hidu mati. Faham Nafas berjaring, nafas berpetai, Nabi Isa ni cantik, tuan-tuan, dia turun nanti pada hari Jumaat, dia memegang sayang malaikat, dia pakai serban, Nabi Isa, tuan-tuan, Tapi di antara Nabi dan Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling cantik. Paling handsome. Tu Nabi, Tu kata Nabi, nanti ada umatku, dia tak pernah jumpa aku, dia tak pernah makan dengan aku, tak pernah duduk dengan aku, tak pernah tengok aku berniaga, tak pernah tengok aku semayang. Dia selalu sebut nama aku, dia rindu dengan aku, tapi dia lahir pada masa aku tak ada. Dia lahir masa aku tak ada, aku dah wafat, dia lahir, tapi dia rindu, dia sayang kat aku. Itu kata Nabi dengan sahabat, aku pun rindu dan sayang kepada mereka, kata Nabi. Itu yang sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Iaitu umatku akhir zaman yang bertakwa. Nabi malam korang tidur, tuan-tuan, Nabi sembahyang tak pernah tinggal, Nabi sedekah tak pernah tinggal. Tu Nabi, tuan-tuan, Nabi dengan hukum dia tegah. Tu Nabi, tuan-tuan. Tapi bila bab tentang kasih sayang, number one tu Nabi, tuan-tuan. Kita yang sampai binatang-binatang pun tabik spring dengan Nabi, binatang pun bagi salam kat Nabi. Sebab Nabi punya akhlak cukup terpuji, tu Nabi. Maka barang siapa tidur, maka hendaklah ia mengambil air semayang. Mengambil air semayang. Kita kena jaga bab tentang air mustakmal. Betul muka ni ada kawasan. Muka ni ada kawasan. Sebab itu kalau siapa rambut sini panjang, rambut ni jangan tarik dalam ke belakang telinga. Selalu yang tarik ni orang perempuan. Rambut tu sepanjang mana dia wajib basuh, wajib rata. Tu kena tahu tu, sebab tu kena bagi tahu dengan bini, kena bagi tahu dengan anak perempuan. Lalu kadang orang perempuan ni tarik belakang telinga. Kalau dia tak rata, tak kena, maka wuduk tak sah. Bila wuduk tak sah, semayang tak sah. Tuan-tuan, tu dalam hadis sebut at-tuhuru miftahus salah, kesucian kunci bagi semayang. Beruduk, jangan bercakap. Bila bercakap makruh. Beruduk dengan air yang dirampas, maka hukumnya sah tapi haram. Beruduk mengambil kasut yang dirampas, uduknya sah tapi haram merampas kasut manusia. Sama juga dalam kitab fiqh menyebutkan, mereka sembahyang di dalam rumah yang mereka rampas, sembahyangnya sah tapi haram. Haram tu berdosa segi rampas. Segi rampas tu haram. Sebab itu isteri dia boleh mengambil duit suami. Suami tak boleh mengambil duit isteri. Isteri boleh mengambil bila nafkah tak cukup ke atas dia. Suami tak bayar bil api, tak bayar bil air, tak beli susu anak, isteri boleh mengambil, boleh mencuri duit suami untuk menyukupkan nafkahnya. Itu bila suami tidak memberi nafkah dengan secukupnya, maka segala ibadahnya Allah tak terima, walaupun buat haji dan umrah sekalipun. Tuan-tuan, Tapi isteri ni tanggungjawab dia berat. Dia nak puasa sunat, wajib minta izin.
Nak sembahyang sunat tak payah minta izin. Sebab sembahyang sunat terlalu ringkas, puasa sunat terlalu lama. Daripada pagi sampai petang. Mana tahu tengah hari suami ajak berjimak pula lepas makan ubat kuat. Kan? Sembahyang sunat tak, sembahyang sunat masa singkat. Tuan-tuan, ya. Yang ketiga, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang sah berkahwin. Yang sah berkahwin, ya, sentuh. Kadang orang tanya, ustaz, orang kafir tu najis, orang pakai Islam tu najis? Dia tak najis, yang najis akidah dia. Kena faham? Ya, dia tak najis. Betul, orang yang bukan Islam, dia boleh masuk masjid, dia boleh masuk surau, tidak ada haram ke atasnya. Kenapa? Sebab dia masih bukan Islam, dia bukan mukallaf, maksudnya dia tidak diberati hukum syarak. Maksudnya dia boleh masuk kecuali dua masjid yang diharam ke atasnya, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kenapa dibenarkan masuk? Agar dia dengar tentang sejarah Islam, tentang ayat Quran, supaya dia suka dengan agama. Ya. Yang tak boleh ni kalau orang Islam yang di dalam yang di dalam adab besar. Ya, janabah, junub. Tapi bila dia dalam hadas nak masuk masjid, bila darurah boleh. Bila nak menyelamatkan sesuatu benda, boleh. Tapi jangan sampai mengkotori masjid. Bila kotor masjid maka haram. Tak boleh. Lepas tu kena ngaji, air mani, air mazi, air wadi, air susu, isteri, kena ngaji. Setiap cecair yang keluar daripada kemaluan depan dan belakang, kena mengaji. Sebab itu bila kencing disuruh tarik zakar, supaya air kencing dekat dalam ni dia keluar habis. Kena tarik, sendiri tarik, jangan bagi orang tarik. Tarik, bila dia keluar habis, itu dahan. Sebab tu yang bermulanya saya terkubur daripada kencing tak bersih tu. Masuk dalam kubur kena godam lah, sebab kencing tak bersih. Itu bila kencing tak ikut sunnah, dia kena penyakit susul baul. Susul baul tu penyakit, dia menyebabkan kencing meleleh. Orang macam ni kemaluan dah kena ikat. Dia nak macam mana nak semayang, macam mana nak berwuduk. Kata ulama, bila masuk waktu basuh kemaluan, ambil wuduk satu waktu qabliyah dan ba'diyah. Betul habis. Sebab di dalam keadaan berpenyakit, sama juga orang perempuan yang di dalam darah penyakit. Itu semayang, orang perempuan ada cuti, orang lelaki tak ada cuti. Orang perempuan ada cuti bila datang haid dan nifas. Kalau ada semayang juga maka haram, tak boleh. Orang lelaki tak ada cuti, datang haid lah wajib semayang. Ada setengah orang lelaki datang haid, bila ajak semayang, syekh semayang, anak uzur lah. Orang lelaki tak ada cuti bro, cuti gila je. Gila cuti lah. Nak cuti jadi gila. Tapi saja gila tak boleh. Hilang akal. Lepas tu tidur tu termasuk hilang akal. Bila dia tidur, tapi hilang akal tidur dia lain. Hilang akal dia tidur, tengok pada tempat yang dia tidur. Kalau dia tidur duduk, maka tetap papan punggungnya tidak bergerak-gerak, punggung tidak terangkat, maka tidur, maka tak batal wuduknya. Itu yang sahabat-sahabat dulu, ulama-ulama dulu, dia wuduknya isyak sampai subuh boleh pakai. Sebab dia banyak tafakur. Daripada lepas isyak sampai pagi tafakur, berzikir, menyebut nama Tuhan. Sebab kulit ni pula ni raya korban dekat dah. Kulit lembu kata ulama dalam kitab Majmu', dalam kitab Furu'il Masail, kulit lembu tak payahlah nak diagihkan kepada orang susah. Tuan-tuan ni boleh terima tak raya korban? Kalau ikut tak boleh, sebab orang kaya mampu beli daging. Faham? Yang datang-datang tu ambil tu naik kereta private, naik kereta Persona, naik kereta Ezora, naik kereta BMW, ambil daging boleh ya?
Buka dalam kitab. Boleh orang kaya, orang yang mampu membeli daging boleh menerima. Mereka itu hendaklah dihadiah daging korban ke atasnya. Hadiah ke atas dia. Tapi kalau dia jual, maka haram ke atasnya. Yang boleh jual daging korban, orang yang miskin. Boleh. Dia dapat, dia jual. Boleh untuk menampung hidupnya. Boleh. Ya. Tapi duduk taman-taman ni, ya. Kategori orang yang mampu lah, mampu beli daging, maka dia boleh memiliki daging. Dalam kitab, 2 hari lepas aku kupas dekat di Rawang, ya, maka mereka dibenarkan menerima daging korban, iaitu hadiah ke atasnya. Lepas tu lagi satu, kalau ahli keluarga ada berkorban seekor lembu, setiap bahagian ada 7 bahagian. Seekor lembu ambil 7 bahagian, alung, angah, uda, semualah ambil 7 bahagian. Tapi dia potong lembu korban tu kat rumah dia aja, kawasan rumah dia, adik-beradik je makan, adik-beradik buat doa selamat. Dia tak jatuh korban, dia jatuh sedekah. Kena faham? Sebab korban ni yang pertama kena bagi fakir miskin, orang susah. Sebab itu nak berkorban di luar negara, di Kemboja, di petani sekalipun, buka kitab yang besar, kitab kecil tak jumpa. Dalam kitab Majmuk ada, ya. Majmuk Syarul Mahazab, iaitu harus dia berkorban di luar negara. Kalau harus tu lebih baik tinggal kalau aula di dalam negara. Aula, faham? Sebab dia nak berkorban juga di luar negara, boleh. Macam orang buat haji, dia kena berada di negara yang dia berkorban. Kalau duduk sini hantar duit je kat Kemboja, ulama kata tak payah sebab aulanya kita melihat orang sembelih daging korban, melihat darah daging korban. Orang sekarang dia nak murah 300 setengah. Cuma murah dekat tempat kita 800 setengah satu bahagian. Mahal nak masuk syurga nak murah. Beli rokok boleh mahal. Beli minyak hitam boleh mahal. Nak minyak hitam nak mahal je. Nak enjin tu bagus. Nak berkorban tak mau mahal. Nak masuk syurga, tuan dengar masuk syurga ni macam masuk syurga hotel 5 bintang lah. Ya, syurga ni mahal. Sudah, syurga ni mahal, ya. Itu penduduk syurga, ulama bagi tahu nak melihat penduduk syurga, dia duduk dekat dunia, dia tu ahli syurga. Mulutnya suka berzikir. Mulutnya suka baca Quran. Dia banyak habiskan masa untuk akhirat. Itulah penduduk syurga. Mulutnya tak jahat, tak maki kat orang, ya. Itulah ciri-ciri penduduk syurga. Bini marah pun disebut alhamdulillah, alhamdulillah. Abang mana selamat? Alhamdulillah. Abang, alhamdulillah. Itulah ciri-ciri suami syurga. Faham, ya? Kalau bini marah lagi sokok, itu bukan ciri-ciri penduduk syurga. Penduduk syurga tak kisah rokok, bro, ya? Itu dalam syurga nak apa mintalah. Ada rokok ada, kalau tuan-tuan minta dapat. Sebab dalam syurga minta apa dia dapat. Tapi api tak ada, kena pergi ke neraka. Itulah. Kadang banyak orang setengah orang banyak tanya, imam isap rokok boleh tak jadi imam? Imam kaki nombor ekor boleh tak jadi imam? Imam duk main loan duit riba boleh tak jadi imam? Imam duk pakai seluar pendek boleh tak jadi imam? Boleh, tapi makruh. Tapi bila ada orang soleh, kena orang soleh jadi imam. Kalau dah masyhur imam tu nampak dia memang suka buat benda-benda tak elok, kita nampak, kita tahu, ya. Dah tak ada orang lain, maka boleh, maka hukumnya makruh. Yang tak sah tu sambil semayang isap rokok tak sah. Kalau buat rokok yang pelik, beli rokok mampu, ya. Nak beli daging korban untuk berkorban tak mampu, ya. Itu asal hukum isap rokok makruh, jatuh haram tang sini, ya. Sebab dia beli yang makruh, dia mampu beratus-ratus, beribu-ribu setiap tahun, tapi untuk berkorban untuk Tuhan dia tak mampu. Itu yang jadi daripada makruh jatuh haram. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang sah berkahwin. Sah berkahwin. Itu tadi ada orang tanya aku, Ustaz, macam mana hukum orang perempuan yang dia kerja melayan lelaki apabila masas tu apa, urut? Urut.
Ada tuan-tuan ada pergi Ada duduk ke? Dia walaupun berlapik maka tak boleh. Bila dia berlapik maka dia terasa dia punya zat. Terasa lah. Sebab itu doktor dia nak melihat kemaluan orang lain dan melihat aurat orang lain. Bukan doktor je, orang yang memandikan jenazah sekalipun tidak dibenar melihat kemaluan si mati, tak boleh. Aurat si mati tak boleh. Tetapi bila darurah ke atasnya baru dia benar melihat. Sebab itu bila ada tukang urut, dia perempuan, dia kena urut perempuan aja. Bila lelaki, urut lelaki dah. Banyak berlaku, tengok di pasar malam, tengok di Danau Kota. Bang, sini bekam urut RM20 ya bang. Nak pergi lelaki perempuan bro. Ingat tempat mana yang disentuh oleh wanita yang haram, oleh lelaki yang haram, tempat tu akan dibakar oleh api neraka Allah. Tetapi Allah akan mengangkat, Allah akan menutup aibnya, Allah akan tidak membakar di mana tempat yang dia buat haram apabila dia bertaubat kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Dia dosa dengan Allah ni mudah. Baru ni aku mengajar di Kelang, kitab Penawar Bagi Hati. Dalam situ hadis daripada Nabi, dalam hadis tu sebut orang yang mengumpat kenapa dosanya lebih besar daripada berzina. Ulama mengupaskan dalam tu, dalam kitab tu menyebutkan orang yang mengumpat dosanya lebih besar daripada berzina sebab orang dosa mengumpat ni Allah tak ampun dosa dia. Allah tak ampun dosa dia sebab dia wajib minta izin kepada orang yang diumpat. Tuan-tuan, wajib minta izin. Tak kira siapa yang kau umpat. Lepas tu umpat ni, dia kalau mengumpat lain, fitnah lain. Mengumpat ni barang abang dah tahu, aku dah tahu, tu umpat. Fitnah ni abang tak tahu, aku tak tahu, atau abang tahu, aku tak tahu, tu fitnah. Hati-hati ya tuan-tuan. Dalam kitab, dalam orang putih ni dia panggil netizen. Tu yang sekarang netizen dia bermaharajalela. Kalau dalam kitab dia panggil namimah, mengadu domba. Tuan-tuan, dalam kitab menyebutkan, ada dalam kitab ni. Dalam kitab Muhimmah ni ada, iaitu orang yang mengadu domba, orang yang memfitnah orang lain, mereka itu dia akan bangun daripada kubur berkepala babi. Ada dalam ni. Ada orang nak dalil kan, ada dalam ni. Masa Nabi Isra' Mi'raj, tuan-tuan, masa Nabi Isra' Mi'raj, Sekarang orang tak nak kepala babi, tuan-tuan. Babi tengok haram abang? Babi tengok haram tak? Babi tengok haram. Pegang haram tak? Lepas tu babi termasuk dia adalah benda yang najis. Sebab itu setiap perkara yang najis, tai, kai kencing, bila kita nak pegang, saja-saja pegang maka haram. Lepas itu babi bila nak pegang tak boleh haram. Tapi bila ada tujuan, ada maslahat cakap Arab, ada tujuan, maka dia harus kita pegang. Lepas tu bak tarik ni banyak. Tarik ikan. Lepas tu ikan rebus. Nak makan ikan rebus, tarik dia kena buang. Kalau tak dibuang, maka kita makan najis. Kadang orang tanya, tarik ikan bila? Tarik ikan bila dia maafkan. Sebab dia antara tarik ikan yang kecil, yang susah nak dibuang. Ni hukum fiqah. Dia panggil, fiqah ni, faqah pahal fiqah. Dia maknanya kepahaman. Terbagi dua zumrah. Zai mim roha, zumrah. Zumrah terbagi dua bahagian. Hukum taklifi dan wad'i. Itu kan? Itu tentang solat, yang boleh melewatkan solat dalam hukum fiqh. Pertama, orang yang musafir. Kedua, orang yang keadaan dia boleh lewatkan apabila menuntut ilmu masa solat, masa solat tu panjang macam ni, boleh bab jamak orang banyak. Orang yang dibenarkan jamak, orang yang macam mana dibenarkan jamak?
Doktor boleh nak menyelamatkan nyawa. Kena tahu masa dia. Orang yang dalam operation kena tahu dia masa mana dia kena jamak. Duduk hospital, duduk ya. Orang tanya tak semayang, jamak lagi ya. Sekali Zuhur Asar jamak tahir. Pakai apple boleh jamak tahir. Cantik pun kau. Ya. Gitu yang jenis kata semayang jamak, yang langsung tak semayang pun ada. Tuan. Bayang tak ada cuti. Bila tak boleh kena wuduk, tak boleh kena air, tayamum lah. Kan susah pun. Sekarang dah ada jual debu tayamum. Lepas tu kalau imam hari Jumaat, kalau buat tentang air, kalau imam contohlah Taiping ni satu hari tak ada air. Bila tak ada air, hari Jumaat, imam ni nak baca khutbah. Nak baca khutbah satu tayamum. Nak semayang satu tayamum. Dia buat tentang tayamum. Tuan-tuan. Ya. Tayamum tu setiap satu perkara habis dia kena lain. Tu buat tentang tayamum. Tentang tayamum niat dia saja aku harus bagi mengharuskan bagi solat kerana Allah Taala, ya, tentang tayamum. Apa ramai kadang orang tak semayang sebab apa? Alasannya tak boleh kena air. Alasan tak boleh kena air, ya. Semayang satu waktu tak semayang masuk dalam neraka 80,000 tahun. Tu dalam Al-Quran berkata Allah, "Ma salakakum fi saqar? Lam nakum minal musallin." Kenapa kamu dihumban dalam neraka saqar? Dia jawab, kami sebab tak semayang. Ada orang tanya aku lagi, "Ustaz, bapak saya meninggal masa dia hidup. Dia tak puasa, masa dia hidup dia tak semayang. Macam mana?" Aku tanya satu ya, masa bapak kau hidup, bapak kau ada duit tak? Masa bapak kau mati, bapak kau ada duit tak? Ada. Bila ada, haram diparaidkan. Kena selesai bayar fidyah dulu. Dah selesai bayar fidyah, baru diparaid. Paraid apa yang paraid? Paraid maknanya bahagi-bagi. Itu paraid. Faham ya? Tentang semayang tak ada. Semayang tak ada bayar fidyah. Ya, sembahyang orang nak ganti kan tak ada. Sembahyang macam nak buat, kata ulama, perbanyak sedekah, perbanyak baca Al-Quran, perbanyaklah berwakaf, niatkan kepada si mati. Gitu kan? Sebab sembahyang dalam rukun Islam dia jatuh nombor 2. Pertama kalimah syahadah, kedua solat, ketiga puasa. Dan dah, ya. Betul, orang yang tak sembahyang lebih hina daripada iblis. Orang yang tak sembahyang ni lebih jahat daripada syaitan. Sebab syaitan pun sembahyang. Syaitan ilmu power, tuan-tuan, ya. Itu adab lebih penting daripada ilmu. Ya. Kita hatam Quran, kita hafal Quran, iblis lebih awal hatam Quran. Kita tahu buat tentang hadis. Ya. Hadis palsu, hadis dhaif, hadis yang sahih, hadis hasan. Ini tahu mahir. Iblis lagi mahir. Tuan-tuan, ya. Apa tu, hati-hati dengan iblis la'natullah. Tapi dia benci dengan orang soleh. Dia benci dengan orang soleh, tuan-tuan, ya. Baru 35 minit sabar, ya. Siapa tak sabar tu, ada jin nama dia tu, ya. Dia panas, alam masjid dia panas, ya. Duduk kedai mamak tak panas, tuan-tuan, ya. Jin ni tuan-tuan, buka dalam hadis sahih. Dia setiap pagi iblis ni dia hantar kuncu-kuncu dia semua dia hantar. Dia pejabat, di kilang, di masjid, di rumah semua dia hantar. Petang dia balik. Iblis tanya, "Macam mana kerja kau?" "Selesai. Aku dah buat orang berzina, aku dah ajak orang minum arak, aku dah ajak orang bergaduh, aku dah ajak orang cakar bila, aku dah ajak orang masuk dekat TikTok, benda-benda haram." Iblis kata, "Kau tak hebat. Satu seekor iblis dia apa? Aku dah menghancurkan rumah tangga fulan anak si fulan sampai cerai berai. Semua syaitan tepuk tangan. Ini yang paling hebat." Paling dia suka suami isteri cerai berai. Tuan-tuan, ya. Sebab itu orang perempuan tak boleh jadi ketua. Orang perempuan tak boleh jatuhkan talak. Orang perempuan tak boleh jadi ketua negara. Orang perempuan tak boleh jadi mufti. Tak boleh. Ya, kalau orang perempuan boleh jadi mufti, kita ni habis dah kena cerai. Nanti dengan aku kena cerai. Faham ya? Balik lambat kena cerai. Balik ceramah, lambat ceramah kena cerai. Balik suruh lambat kena cerai. Ya. Itu
Itu bab talak. Orang lelaki berjatuhkan talak. Lagi satu ni, orang lelaki ni walaupun dia kuasa dia besar, jangan suka nak menghalang isteri balik kampung ziarah mak. Ya, kalau suami yang soleh, dia membenarkan isterinya balik ziarah mak dia. Walaupun hukum memang isteri berwajib minta izin dengan suami, tapi suami yang baik, suami yang soleh, dia membenarkan isterinya pergi ziarah mak dia, sebab mak itulah yang mengeluarkan dan melahirkan dia. Ya, memanglah kalau belajar tentang hukum taat ni, dia pindah taat bila bernikah, maka taat daripada mak ayah ni dia pindah kepada suami, maka suami yang menjalankan hukum. Tapi suami tu jangan kuasa veto semua kat dia lah, tuan-tuan. Jumpa suami pula nak balik rumah mak bini kita, tak boleh. Balik. Tahu pula, ya. Jangan lawan abang. Lawan abang, masuk neraka ke ni? Oh, lawan dia masuk neraka je, ya. Paling syaitan takut suami soleh, suami baik, tuan-tuan, ya. Betul dalam hadis sebut, orang lelaki ni dia lambat masuk syurga, lambat. Walaupun AJK masjid sekalipun, lambat masuk syurga. Dengar ni AJK, oi. Lambat, jangan main. Sebab kita banyak tanggungjawab. Banyak tanggungjawab. Orang di bawah jagaan kita, anak, isteri. Contoh kalau dia bos syarikat, dalam satu bangunan dia ketua. Dia ketua dalam satu bangunan tu, dalam satu blok tu, ada dia punya staff tak makan. Nanti dia kena tanya kat akhirat. Ada staff dia sampai anak staff ni sampai susah. Bos dia kena tanya sebab dia tak jaga tentang kebajikan dia punya staff, tuan-tuan. Tak senang, ya. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Ya. Tu jangan berebut jadi ketua lah, bro. Susah, ya. Hanya main, ya. Tak payah kita cerita pasal ketua negara. Kita cerita pasal ketua kampung. Dalam satu kampung ada ketua. Dalam ketua ni, kalau satu rumah ada orang tak makan, dia kena tanya. Ada anak yatim sampai tak sekolah, baju koyak, dia kena tanya. Bukan senang. Itu yang Nabi, itu yang Sayyidina Umar Al-Khattab, malam-malam dia merayau cari rumah orang miskin. Cari rumah orang miskin, cari rumah orang susah. Kita malam-malam merayau makan tom yam, membesarkan perut, tak ada dia cari orang susah, tuan-tuan. Jantung siapa bunyi tu, tu kalau macam tu nak mati lah, tuan-tuan. Mati lah, ya. Itu yang kami di madrasah dulu, almarhum bapa aku saudara Rasulullah, setiap hari Jumaat dia kumpul semua penghuni madrasah setiap Jumaat. Dia tanya, macam mana anak kau? Sihat? Sihat. Rumah kau macam mana? Tak ada bocor? Elok. Kalau bocor, kalau boleh atasi tampal, tak boleh tampal, tukar. Betul lah. Beras ada tak ada? Tak ada. Nanti ambil tu dekat Baitul pejabat tu, hantar beras semua kat kampung-kampung. Tuan-tuan, kami cerita Jumaat ni tu lah, tuan-tuan. Dah 40 minit, patutlah batuk. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang sah berkahwin. Sebab itu, bila bernikah dengan ibu tunggal, perempuan itu bila dia diceraikan cerai hidup, dia panggil apa bang perempuan tu? Cerai hidup dia panggil apa? Janda. Tahu aja janda, ya. Kalau cerai mati, Ustaz, balu kan? Balu. Sebab itu bila kita belajar bab tentang anak, bab tentang isteri, bila kita bernikah dengan perempuan yang ada anak, ya. Perempuan itu yang ada anak, anak itu masih anak perempuan. Anak si perempuan, dia tak panggil anak tiri lagi. Bila suami itu, bapaknya itu, suaminya bernikah dengan lelaki itu, bernikah dengan maknya, maka bersama ia, berjimaknya, baru dia jadi anak tiri. Ya, tapi anak tiri tak ada habuan bab tentang harta.
Anak angkat tak ada, ya, anak kandung sahaja. Faham? Ya. Nak ambil anak luar nikah, nak ambil anak orang lain, nak buat anak susuan. Kita ulang kaji ya bang. Berapa kali nak jadi anak susuan? 3 kali. Cikgu, 5 kali belajar dah. Lupa lah banyak makan ikan siakap ni. Dia memang mula-mula 3 kali. Memang mula 3 kali. Tapi pendapat tu tak kuat. Pendapat tu tak kuat. Pendapat yang paling kuat 5 kali. Sebab itu bila dia nak memberi susu kepada anak orang lain, walaupun anak saudara sekalipun, wajib minta izin dengan suami. Sebab dalam kitab Muhimmah ni ada sebut air susu milik suami. Lagi sebut air susu milik suami, air susu isteri itu adalah milik suami. Lepas tu bila suami yang nak, bini tak bagi. Kadang suami minta tak dapat. Tapi kalau boleh janganlah, tak sedap, ya. Sikit lagi tuan-tuan. Ustaz ada salah tuan tegur Ustaz Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa", atau menyentuh kamu akan perempuan. Menyentuh akan perempuan. Sebab itu bila kita kadang ada setengah-setengah orang dia banyak berlaku benda ni bila berlaku hari raya. Hari raya kadang dia salam perempuan yang bukan mahram, kata dia, kadang sepupu tak boleh. Walaupun berlapik, bila berlapik dia akan rasa zat dia. Kalau bolehlah pegang punggung perempuan. Pergi pasar pagi tu belikan, pegang punggung perempuan. Beli tepuk, beli. Kalau kata mana boleh berlapik lah bro. Faham? Dia yang dibenarkan hukum syarak ni kalau kita pegang dia berlapik itu bila dalam darurah buat pengubatan. Faham? Pengubatan, ya. Nisa tu perempuan, ya. Ar-rijalu qaumun 'alan nisa, rijal tu lelaki, kaum ke atas perempuan. Betul, lelaki itu ketua bagi perempuan. Atau menyentuh kamu akan perempuan. Menyentuh. Itu melihat perempuan tak haram. Kerja di pejabat, macam Haji Salahuddin kerja di pejabat, melihat perempuan, melihat dia punya staff, tak haram. Harus melihat perempuan. Tapi jatuh haram bila suka. Lawa buat bini nombor 2 bagus ini, ya. Kalau cakap macam tu tak haram ni, tapi datang syahwat, jatuh haram. Orang perempuan boleh bekerja, syarat minta izin dengan walinya, minta izin dengan suaminya. Tapi bila dia buat benda yang haram, bila suaminya benarkan, suami dia tanggung lah. Harus dia bekerja, harus dia berniaga. Sebab itu kadang orang tanya, Ustaz, isteri dia, suaminya baru meninggal, dia kerja Telekom, bini dia, boleh ke dia bekerja? Bila dia talak mati 4 bulan 10 hari tak boleh keluar rumah, tak boleh pakai barang perhiasan, mengajar cikgu tak boleh bro, tak boleh. Boleh apabila tidak ada siapa nak menguruskan makan minumnya, tidak ada siapa nak menguruskan bayar bil api, bil airnya, tidak ada siapa nak menguruskan bayar sekolah anaknya, maka daripada haram dia keluar tu, maka harus dia keluar bekerja untuk mencari nafkah. Boleh. Ni hukum fiqh dia, tuan-tuan, ya. Betul, Islam ni bukan membebankan. Islam ni cantik. Dia ada darurah, dia ada musyaqqah, dia ada rahsah kat situ. Ya, dia ada keringanan dekat situ. Macam ni ya. Ikutkan belajar kena rapat-rapat. Kenapa jauh-jauh? Ada keringanan sebab takut kena tanya. You know. Sikit lagi 2-3 minit berhenti lah tuan-tuan, ya. Kita tahu lagi dapat belajar tak belajar ni, tuan-tuan, ya.
Yang keempat, menyentuh akan salah satu daripada dua kemaluan, lelaki atau perempuan, dengan tapak tangan. Kalau belajar bab berjimak pula, kepala zakar bertemu di pintu faraj. Bila bertemu di pintu faraj, maka wajib mandi ke atas dia. Tetapi bila tidak bertemu di pintu faraj, tepi-tepi pintu dekat dia punya besi-besi tu, tak wajib mandi. Tapi tu kadang nak ngajar bab ni kadang payah. Aku ngajar di Kuala Lumpur, rancak aku Ustaz Belu. Ya, tu kadang susah nak ngajar bab tentang ni, bab tentang kemaluan, bab tentang suami isteri, aku kena cop. Ustaz Belu datang, Ustaz Belu, kata aku Ustaz Belu. Apa tuan ya? Sebab itu tuan-tuan, masuk tangan dalam kain, contoh kata garu latu-latu, tak betul. Boleh, garu lah. Tuan-tuan. Buat bukan dia menyentuh kemaluan, betul Ustaz kan? Yang batal ni bila menyentuh kemaluannya. Latu-latu bukan kemaluan, buahnya. Ya. Daripada tempatnya sampai ke hujungnya. Tapi dengan tapak tangannya. Ni hukum fiqh tuan-tuan. Ya. Lepas tu dia termasuk perkara anggota yang ringan. Kemaluan ni anggota yang ringan. Sebab itu bila tuan-tuan semayang tak pakai spender, dia bergerak, tak batal. Dia bergerak tak batal. Kan dia bergerak. Sujud, rukuk, dia bergerak bila tak pakai spender. Ni banyak tak pakai spender ni, tuan-tuan. Orang lelaki banyak tak pakai spender. Berbeza orang perempuan. Orang perempuan dia pakai spender, dia pakai kain dalam, dia lengkap semua. Orang lelaki ni dia simple, ya. Tapi bila niat main, maka batal lah. Walaupun dia anggota yang ringan. Itu dalam kitab sebut, apabila kamu sembahyang, kamu bermain lidah, bermain tulang di dalam solat. Bermain tulang termasuklah bermain lidah. Kadang tak perasan. Benda-benda ni kadang kita tak perasan, tuan-tuan. Wallahu alam. Cukup sampai sini. Cukup aja ya. Dah sejam. Cukuplah. Ya. Segan aku ustaz dia mana ni, tuan-tuan, ya. InsyaAllah mudah-mudahan ya, apa yang kita belajar ni jadi panduan untuk kita beramal. Tuan-tuan, dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimasuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan-tuan berhajat kat sudut kejang dekat luar macam biasa, ubat mata tu tuan-tuan amalkan. Kalau ada adik keluarga yang dia kadang tak nampak ayat Quran ataupun nampak benda tak elok, tuan-tuan titikkan mata dia. Sebab ada baru ni ada nenek umur 70 lebih, dia suka nampak makhluk halus. Alhamdulillah cucu dia beli ubat mata ni, dia titik kat mata nenek dia. Alhamdulillah nenek dia tak nampak benda bukan-bukan dah. Tuan-tuan, kelebihan mukjizat air Zam-Zam, mukjizat surah Al-Fatihah. Kita cuma usul ikhtiar je baca surah Al-Fatihah 1000 kali dalam tu, tuan-tuan. Bila kita tutup dengan doa, insya-Allah mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika subhana wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.